Okay, so Assalamualaikum. Okay, saya bagi salam balik. So hari ni nak tunjuklah. Satu ni sebelum kita nak mula stock review, okay, please apa stock yang you nak tanya dekat group lah. Okay, apa stock nanti saya komen based on chart. And also kalau ada masa saya komen based on FA. Okay. So sebelum kita bermula, kita nak tunggu lagi participant, nak tunggu lagi orang masuk. So kita go through lah. Okay, dekat Maybank sekarang ada ditawarkan dua IPO. Okay, first dekat sini ada My Account. You nampak saya punya cursor tu. Okay, My Account Insurance Pay and Transfer and Apply. Okay, you go to section Apply. Ada tekan dekat Investment. Dekat bawah ni kita ada EIPO. Okay, sebab I realise ramai ada few clients ataupun masih ada yang belum tahu macam mana cara nak apply IPO. Okay, so dekat sini ada EIPO. Okay, sekarang ada dua. Okay, ada dua IPO yang sedang ditawarkan lah. Okay, benda ni kita kena always baca sebab dia tak notify kita ada IPO untuk apply apa semua. Okay. So dua IPO. Di sini daripada saving account. Okay, dia dah automatically lah dia wajib kita apply transfer duit daripada kita punya saving account. So you don't get confused. Kita tak transfer daripada CDS. Kita tak transfer daripada CDS sebab yang ni IPO ni nama dia primary market. Okay, primary market maksudnya kita beli daripada company. Okay, so yang Bursa Malaysia kita panggil secondary market. Secondary market kita beli daripada shareholder. Okay, that's why you nampak ada queue apa semua. Tapi IPO kita panggil primary market. So primary market kita apply saham tu daripada company. Okay, so the offer price inilah. So unit saham yang kita bayar sebagai contoh Mastertech Group 39 sen satu unit. Okay, so let's say lah you apply 1000 lot 39,000. So maksudnya you apply Mastertech tu, you mohon daripada untuk beli saham daripada company. Okay, so duit yang you bayar akan dapat kepada company lah. Okay, kalau you apply 1000 lot dapat 1000 lot. So meaning you bayar kepada company 39,000 untuk beli dia punya IPO. Okay, tapi dekat trading, dekat bursa, dekat platform ni, apa yang kita nampak lah, yang ni kita panggil secondary market. Okay, so all this yang ada harga sini, kita beli daripada shareholder. Okay, supaya you just a brief idea lah macam mana IPO, macam mana secondary market tu. Okay, so benda ni semua daripada shareholder, daripada pemegang saham. Okay, so IPO daripada company. So macam mana nak apply? So transfer daripada saving account, CDS account number. Okay, yang ni kalau you tak tahu CDS account number dekat sini kita ada dekat my account, my profile. Okay, so dekat my profile ni dia adalah dekat sini di you punya CDS account number. Ni dah ada semua ni. Okay, just copy sini. Okay, just copy my CDS account number and then you key in sini lah. Okay, letak sini. Okay, you buat dash ni. Okay, so this is your CDS account number. Okay, ada 15 semua, 15 digit 15 ke? Saya rasa 15 Sekejap, saya tak ingat. 15 digit. Okay, so ada 15 digit. Dia mula dengan 012001. Okay, yang ni, yang depan ni kita panggil kita punya kod lah, kod broker 012 tu maksudnya daripada A+. 001 branch M+ yang pertama lah. Okay, so belakang ni kita punya CDS number. And then sini, and then masukkan kita punya ni race Bumi Putra. Pilihlah yang mana yang kita nak. Okay, Mastertech saya belum baca, tapi TSA I'm pretty sure the price tu 55 sen tu saya boleh consider murah. Okay, tapi saya akan buat review lagi. Okay, saya akan buat review sebab dia punya date pun lambat lagi, 17. Okay, lagi 2 minggu Okay, so mungkin this weekend saya akan tulis, saya buat write up. Macam biasalah saya post dekat group potential dia macam mana. Okay, sebagai contoh target price dia berapa. Okay, valuation dia macam mana, kenapa kita nak apply this one instead of this one. Okay, so yang tu kita akan discuss, saya akan discuss. So saya suka TSA ni sebab saya dah baca, briefly saya dah baca. Dia sektor dia menarik, dia buat steel ataupun dia buat besi, banyak a few jenis lah yang dia buat. Okay, manufacturer. Lepas tu dia punya profit pun okay, dia punya revenue dia pun banyak, sale dia pun banyak. And then dia punya
Profit margin pun okey. So roughly saya tengok tu saya dah macam dah berkenan dah so saya kena go through lagi. Nanti saya bagi tahulah apa yang saya punya target price personal target price, apa yang analis lain yang bagi tahu. Okey. So far clear. Boleh dengar atau saya bebe sorang-sorang. You kalau boleh respon saya takut kadang-kadang saya punya mic mute lah apa semua. Okay, clear thank you Master Alif Sulaiman UOB Remiser. Alright, so that is basically of kita punya IPO these two IPO yang ada. You jangan lupa jangan lalai dia punya closing date 18 Januari dan 17 Januari. Okay, so apa stok yang kita nak hantam? Okay, that's it lah IPO. So sekarang dah 855. Saya rasa pun dah berapa orang yang join ni. Adalah okay, adalah, tak apalah, ada 10-20 orang. Okay, so of course, apa stok yang you tanya tak ada stok. Semua dah dah expert dah. Asdion. Okay, tak apa, itu edaran. Okay, kita pergi pada edaran sebab saya ada post tadi earlier. Dia dapat kontrak 356 juta. Okay. Saya dengan Alif ni saya share trading view. So apa yang dia tengok saya boleh tengok. So saya tahu apa yang dia tengok. Malam ni dia main Nasdaq dengan Gold Future. Saya tak tahu dia buat apa. So tak apalah, apa yang dia nak buat tu dia buat. Dia nak subscribe Apek. Itu mungkin dia main Apek ni. Tapi tak apa. Kita pergi dekat kita punya ni. Okay. Kita punya chart. Baik dengan aku. Alif baik dengan aku. Kau buat apa dengan Nasdaq punya tu tadi. Okay. Tak apalah. Itu tak apa. Goal aku tak tahu dia buat apa. So first edaran. Edaran ni siapa yang tahu news awal terlebih awal. Sebelum ni dia dah dapat satu kontrak. Okay, dia dah dapat satu kontrak agak banyak. Sekali ni dia lagi dapat kontrak 356 juta selama 4 yang tu kita kena consider. Kita nak tahu target price. Okay, sebagai contoh kita nak tahu target price. Ini saya share tips ni kita nak tahu dia punya target price, kita kena baca news. Okay, baca news 356. Okay, lepas tu kita kena tahu berapa duration dia, berapa lama projek ni. Okay, saya dah 48 bulan. 48 bulan maksudnya 4 tahun lah. 356 you bahagi 4. Okay, so 90 juta. Okay, every year company akan dapat 90 juta lah. Okay, saya just senang-senang kira lah. Kalau you tengok chart macam ni, memang semua orang you tunjuk chart macam ni, semua orang cakap cantik. Okay, edaran. Okay, share dia 60 juta. Share issue dia 60, saya dah tengok tadi, share issue dia 60 juta. Okay, 1 tahun dia dapat 90 juta. Profit margin dia rendah, tapi tak apa, dia punya sale dia akan tinggi. Okay, dia dapat dalam 90 juta. You tengok, sebelum ni setahun annually dia punya sale dia punya jualan dia dalam 50 juta, 47 juta, 69 juta. Okay, last this quarter dia dapat first quarter 2024 20 juta. Okay, kalau tambah lagi 90 juta dia jadi 100 lebih lah, 110. Okay, 110 juta. And then profit dia yang tu kita tak tahulah berapa mungkin yang tu tak apa, yang tu profit secondary. Okay, tapi dekat ni dah dekat 90 juta dia akan dapat selama 4 tahun. Okay, so daripada segi harga, saya cerita daripada segi harga je, kalau dengan macam ni 90 juta you bahagi dengan 60. Okay, 90 you bagi 60. Saya bagi kira macam just in term of contract lah. Okay, sepatutnya dia harga RM1.50. Macam mana saya kira, yang tu you kena lagi mendalam. Okay, sepatutnya harga untuk setahun tu dia boleh pergi dalam harga RM1.50 penambahan dia. Okay, daripada sekarang 20 juta dengan kontrak yang ada, sepatutnya harga dalam RM1.50, kita diskaun, mestilah harga ni sepatutnya harga atas RM1. Okay, so kalau RM1.50 tu jauh sangat, okay, kita bagi diskaun.
Maksudnya sepatutnya harga mesti atas daripada harga RM1. Okay. So esok I suppose kalau the traders interested dengan news, dia banyak 356 juta. Saya rasa dia dapat direct nego 356 juta, satu isu yang besar, agak besar untuk company yang kecil. So sepatutnya harga dia akan break harga RM1. Okay, ultimate price sepatutnya dia pergi based on FA, based on valuation yang senang kira lah. Kita tak kira dia punya profitability dia berapa. So just kira based on contract value je, sepatutnya dalam harga RM1.50. Okay. So tengok 5 tahun punya chart. RM1.50 jauh. RM1.50. Mungkin kita punya first target dalam RM1.20. Okay. Tapi kalau saya kira-kira macam tu macam lebih kurang, sepatutnya dia dalam range RM1.50. Okay. So macam mana nak kira benda tu? Yang tu kita kena banyak lagi lah. Yang tu saya bagi tahu just yang ni sebagai surface. Kita tengok based on surface contract macam ni supaya kita tahu the excitement dia. Berapa sepatutnya trader excited. Okay, company kecil dapat projek besar. Every year dapat 90 million. Okay, so expect esok harga akan break harga RM1 and then you boleh target dalam RM1.20 macam tu. Kalau naik lagi RM1.50 you boleh jual dulu. Okay, so that is the trading plan untuk esok. Okay, tapi esok macam mana dia nak jatuh dulu ke macam mana, yang tu tak ada, susah lah untuk kita ni. Tapi I rasa kalau I punya experience, I tak akan ambil the lowest price dia. Okay, saya akan gunakan lowest open price dia sebagai support price. As in kalau sekarang 915, 885 is my cut loss level. Saya tak nak harga tu dia jatuh daripada open price untuk hari ni. Okay, sebab there is no reason untuk harga tu jatuh ataupun retrace dulu dengan kontrak yang besar macam ni. Dengan perception dia harga akan naik. Okay, trader sepatutnya, the trader, investor, insider, dia orang tak sepatutnya jual. Okay, sebab dia orang tahu company akan jadi lebih bagus. So to protect capital, I letak kita punya cut loss dalam 89 sen, 88 sen macam tu. Okay. So edaran okay? Boleh. Lebih kurang dapat trading plan. Macam mana you nak hantam esok, I tak tahu. Yang tu tak ada orang tahu. Tak ada orang tahu. Even you sipu macam mana sekalipun, you tak akan tahu esok open 91 sen. Okay, esok open 90 sen. Yang tu tak ada orang tahu. Esok yang aku tahu, kau tengok macam rasa macam murah, gap tak terlalu tinggi, you hantam, cut loss level 88 sen, harga RM1. Kalau lebih RM1, dia pergi harga RM1.20 sen. Okay, so that is the trading plan lah. So macam mana sekalipun, tengok esok. Okay. Alright. So next stock yang kita nak komen, SDion. SDion 9 sen setengah. Susah nak cerita ni. Sekejap sebab ni penny stock, I tak tahu you beli harga berapa. Kalau you beli harga murah, of course nampaknya sekarang ni macam masih lagi uptrending, masih lagi tak ada masalah lah. Okay. Tapi kalau saya always dengan saya punya ni, saya tak akan ambil, kalau penny stock ni terlalu limited lah. Tapi kalau saya ambil 7 sen setengah. Saya tak suka any stock yang retrace more than 30%. Okay, that is my style. Kalau saya kalau stock yang ni, contoh yang ni dia dah jatuh, contoh daripada peak dia, saya tak nak consider yang tu peak, saya ambil ni. Okay, tapi penny stock dia tak berapa valid, dia dah jatuh 50%. Tapi stok-stok yang besar saya tak suka retracement more than 30%. Okay, so untuk short term punya movement, stok yang ada momentum, saya punya experience dia tak boleh retrace terlalu jauh. Okay, so the most I boleh letak dalam 30% daripada highest peak ni. Okay, so saya bagi chance dia nak retrace pun sampai 8 sen. Okay, kalau more than 8 sen tu saya dah tak berminat. Okay, tapi kalau saya tak tahu, kalau you dah pegang, yang tu susah tengok. Tapi kalau baru nak masuk, saya tak masuk dulu lah. Saya tunggu 1 hari, 2 hari, 3 hari, tengok orang dah frust, orang dah tak nak ni. Okay, orang dah tak nak tengok, so baru kita beli. Sebab the next buy signal dia akan trigger bila stok ni dia akan dia pecah. Okay, bila stok ni pecah ataupun bila stok ni break 110, dia akan trigger another buy signal. Tak kisahlah kalau esok dia gap up and then dia pecah 110,
Of course, trader seluruh Malaya pun akan kejar beli SDN. Okay, tapi at the time being kita tunggu. Tengok macam mana. Kalau you nak beli, nak jadi simpan tu, my cut loss level dalam 8 sen lah. Okay. SDN dah settle. Sunway sebenarnya saya dah detect, tapi saya bagi tahu dalam grup Alif. Sunway ni dia lebih kepada sentimen dia break dia punya 52 week high. Ingat kan stok ni dia jadi apa? Dia boleh buat window dressing. Ingatkan boleh window dressing on last Friday. Tapi hari ni baru dia buat kenaikan yang drastik. Okay. So in term of technical, saya akan consider RM2.10 ni sebagai support price. Okay. RM2.10. So anything yang dia tak jatuh, let's say lah esok dia jatuh area sini, esok boleh belilah. Tapi kalau you dah ada dalam, you dah parking kat dalam, you buat trailing stop lah area RM22.10. Okay. Tapi nampak macam stok ni akan continue naik sebab dia close dengan highest price. Okay, dia close highest price. So dia ada high potential untuk terus kenaikan dia. Okay, I'm pretty sure kalau stok ni mesti analis bagi target price yang tinggi lah. Okay, kita search dah. Sunway, I boleh guarantee lah mesti analis bagi target price yang gila-gila. I rasa macam semua analis bagi, 40 analis bagi buy call untuk Sunway. Dia punya target price ada RM2.40. So latest dia orang target dalam 23, 24. Dia orang dah call di stock since RM1 lebih. Okay, every time dia akan buy. Always buy lah. Okay, analis bagi tahu semua buy. Sampai latest target price RM2.4. Investment pun bagi RM2.40. TA pun bagi RM2.40. Okay, so you know the target price lah RM2.40 lah. Okay, somehow kita pun beli, kita pun dengar lah apa analis cakap tu. Okay, RM2.4 area sini. Okay, so that is dia orang punya target. So kalau esok, kalau you dah ada dalam, you tengok dah sampai dia RM2.4, you dah boleh jual lah RM2.3. Kita consider dah tak ada upside lah. Okay, for traders, support sekarang RM2.10, you punya target price RM2.4. Okay, so it's up to you macam mana nak masuk apa semua. You kena always monitor market. Okay, kena tengok market. Okay, so Sunway macam tu. Lepas tu kita ada V-Solar. Kasar. Mainan dia kasar. Dia naik macam tu, dia terjun macam tu. Okay, esok T3. Kalau macam ni tunggu esok lah. You tunggu esok, you tengok closing esok. Jangan beli lagi esok. Esok bukan masa membeli. Kalau tengok macam ni, esok relax. Okay, esok relax. Tengok macam mana dia nak pergi kat berapa. Okay, kalau you dah ada dalam, yang ni saya dah bagi tahu. Saya always remind, kalau you main penny stock, macam mana sekalipun you tak nak rugi. Kalau you masuk, you rasa macam dah rugi, dah terrugi. Ataupun dia dah naik, dia jatuh balik, you better cost. Jangan pegang. Sebab you tak tahu the fundamental apa semua. Sebab saya pun tak pasti latest dia punya company ni punya FA dia macam mana. Saya rasa dia berniaga rugi je. Berniaga rugi, tak pernah untung. Dia buat consolidate hari tu 5%. Tapi nak naik 5% tu susah lah. Dia akan range ni je. Dia trade ni range 3% sampai 12 sen ni. Okay, untuk sekarang. Tapi yang ni to be honest saya tak tahu. Nak tengok chart pun saya tak boleh nak cerita macam mana. Melainkan you ada so-called insider info. Dia cerita nak naik sampai berapa sen. Yang tu different story. Tapi kalau untuk esok, just practice T4 punya ni lah. Okay, T4 punya trading rules. Yang ni T0. Okay, the highest volume T0. T1, T2. Esok T3. Okay, after T3 sepatutnya harga dah tak leh, tapi panjang dia punya. Sepatutnya harga dalam 18 sen lowest lah dia sepatut jatuh. Okay, kalau dia nak jatuh pun 18 sen. Kalau jatuh more than that, I rasa you better tunggulah. Takut jadi macam ni. Tengok dia naik macam tu sekejap, lepas tu jatuh macam tu. Kita tak nak naik macam tu, jatuh macam tu. Nangis nanti. Tapi, yelah nak komen based on FA pun, company masih lagi rugi.
So nothing exciting lah, tak ada apa-apa yang menarik untuk sekarang. Melainkan you ada so-called insider info. Biasanya penny stock ni klien dia lebih tahu daripada remiser. So dia orang cakap, oh saya dapat info macam ni. Saya dapat info macam ni. Okay. Kalau saya stok ni saya tahu last time dia consolidate daripada harga 30 sen atas, sepatutnya dia trade within this range lah, 15 sen sampai 30 sen. Okay, dia nak recover balik tu tak tahu bila lah, sampai harga lebih kurang RM6, RM7. Okay, so that's V Solar. Okay, apa stok lagi yang you nak tanya? Ada HWGB, Howah Genting. Okay, Howah Genting itu cerita dia. Saya pun sebenarnya tak tahu apa dia nak buat. Okay, tapi sebenarnya saya dah tengok stok ni a few days back. Sebabnya kenapa saya tengok stok ni? Sebenarnya dia dah complete dia punya PP. You baca announcement. Sebenarnya saya dah baca announcement company ni. Sebab saya ada pegang, saya ada sangkut lama lah. Dah saya rasa kalau ini dah 3 tahun dah saya pegang, masih lagi setia. Saya punya lot ada 700 lot. Okay, saya punya tu after consolidate ada 750 lot. Tahulah last time dia consolidate 4 kali. So before that I ada dalam darab 4. Okay, dalam 75 darab 4. Saya ada 2000 lebih, 2000 lot, 2250 lot. Okay, so dia consolidate dulu daripada 12 sen NTA dia dah naik 46 sen. Okay, tapi yang menarik dia punya company dah mula profitable since 2023. Okay, Q2 2023. Okay, this quarter, nanti the next QR report on February. Kalau dia report profit, this is the first year in so many years. Dia tak pernah untung. So for the first time, dia dah, as in 2023 dia ada untung. Dia buat untung yang konsisten lah, agak tinggi daripada tahun yang sebelum lah. Sebelum tu dia rugi besar. Okay, yang ni pun saya tak consider besar lah. 2023 yang apa? Dia tukar financial year. Okay, saya tak ingat betul. Sini sebenarnya dia dah buat, tapi dia dah tukar dia punya jadual perkiraan dia punya QR. Okay, dia boleh request sini. That's why you nampak untung kat sini. Okay, tapi dekat sini Q1 berbulan dengan Q1 sini. Okay, kalau dia report the next QR untung, so dia boleh jadi company yang boleh consider profitable lah dengan asset 46 sen. Harapnya dia boleh naik area 50 sen, 40 sen macam tu. Okay, so apa yang menarik, saya dah baca dia punya ni. Last time dia buat apa? Dia buat PP, private placement. Okay, dia buat private placement dah dekat dengan RM 10 juta. Company dapat duit 10 juta. So dia dah complete dia punya private placement and then share consolidation. So honestly speaking, saya tak tahu apa dia punya direction. Tapi saya rasa sepatutnya harga ni dia recover balik daripada harga sini. Harga sebelum, kalau tadi kita punya V Solar tadi 15 sen sampai 30 sen. Okey, tapi stok ni sepatutnya dia berada dalam range 30 sen sampai sini. Sepatutnya harga duduk dalam area sini. Area before dia consolidate 30 sen atas. Sepatutnya area sini, dia before consolidate dia kat sini sebenarnya. Dia consolidate terus jatuh sampai sini. Yang tu yang pelik. Sebenarnya area sini yang lama dia consolidate dulu. Okey. So sepatutnya area dia trade dalam area sini. Barulah jadi macam normal sebenarnya stok ni. So dia jatuh dah terlalu banyak. Okay, so kalau nak beli saya tak tahu. Sebab saya tak nak, ni penny stock ni susah nak bagi direction. Kalau macam ni pun, kalau macam ni you boleh baca macam nak pergi ke mana apa semua, I rasa agak susah lah nak baca. Tapi kalau you nak beli, nak simpan, I rasa the most dia boleh pergi dalam area 40 sen, 50 sen short term punya view based on dia punya asset dia. Okay, to be honest, sebenarnya company ni I tengok dia punya perniagaan not bad. Dia berniaga dapat dengan 1 tahun dia berniaga sampai 100 juta. Okay, kalau siapa yang familiar dekat US tu, sebenarnya dia adalah supplier kepada Ace Hardware, Home Depot,
apa lagi? I tak tahu, Walmart tak tahu. Ada a few more big names dekat US tu. Dia Hawah Genting Indonesia. Dia merupakan manufacturer kepada all this company. Okay. So dia punya annual sale dia, last time dia ada 400 juta revenue sini. Sini kalau kita expect dalam 300 juta. HWGB last this quarter lah. Kalau dapat lagi 100 juta, dalam 300 juta. 300 juta you bahagikan dengan number option ni 205, sepatutnya harga RM1. Sepatutnya lah, tapi bila tu saya tak tahulah. Okay. Sebab dia consolidate dulu. You tengok, dia consolidate, you tengok harga dulu. Harga sampai sini. Harga sampai RM6, RM7. Okay. I'm pretty sure ramai orang sangkut dari sini. RM1 lebih. Okay. So, tak boleh nak cerita banyak. Apa pun kita berdoa lah supaya dia recover balik. Dapat area 50 sen pun dah cun dah. MCE Holding. Oh, by the way, Hawah Genting, saya ada terbeli hari Jumaat lepas. Nak dijadikan cerita, saya terbeli 2,000 lot. Harga 245. Okay. Itulah, saya pun senyum lah satu hari ni. Agak senyum lah, tapi tak tahu lah esok apa jadi. Tapi itulah, saya dah ajak dah member tu, dia tak nak ikut. Tapi tak apa. MCE Holding, harga okay cun, uptrend. Kalau macam ni saya nampak senang kira you buat stop, trailing stop dalam area RM3. Okay. Dia buat trailing stop RM3. Tak ada masalah. Stop okay, saya tak tahu FA dia, saya tak tahu. Saya tak nak go through lah. Macam kalau saya pergi FA satu semua ni jadi macam panjang pula. Okay, kalau you nak comment based on FA, you bagi tahu directly. Sunway WB pun sama dengan movement mak dia lah. Okay. Dia break 52 week high. You buat support area 69 sen macam ni. Of course, kalau you kena tengok lah conversion dia macam mana. You kena tahu, if you nak beli warrant, you kena tahu conversion nak kira dia macam mana. If analyst target price RM2.4, last time Sunway tadi analyst target RM2.4. Kenapa nak tulis warrant sini? Sunway WB. Nak tengok sini. Dia punya exercise price dia RM1.35. Boleh consider lagi better for you untuk beli anak dia. Sebab anak dia sekarang tengah diskaun. Okay. Kenapa dia diskaun? Macam mana nak kira? Kalau in case you tak tahu, warrant ni you boleh convert. You boleh convert. Boleh tukar menjadi mother share. You nak tukar macam ni, macam kat sini tadi, kita nampak sini. Okay. Zoom sini, nampak sini. Dia punya exercise price. Exercise price RM1.35. Macam mana kita nak convert? Let's say lah you beli harga sekarang 76 sen. Okay, 76 sen. RM 76. 7076. Okay. 76. You kena tambah RM RM1.50 untuk jadikan dia mother share. Daripada warrant, terus dia convert jadi Sunway sahaja. Okay, tukar. Conversion to mother share. Convert to mother share. So dia punya harga berapa jadi? 176. Dia jadi harga 2. 236. 136. 12 lah. 76 sen. 226. 226. Betul. Mak dia harga apa? Mak dia harga 215. Kalau macam tu rugi. WB kan? WB ni. Warren W. Betul lah ni. Sunway WB. 69 sen. Ni berapa sen harga? 76 sen. Conversion. Exercise ratio RM1.35. Okay. Mana yang saya tulis tadi? Apa dia punya ni? Sunway WB. Saya tulis tadi berapa? 135 conversion dia 135. Sorry 135. So dia jadi harga dia tambah 135 tambah
76 sen. So dia jadi 2 1 tambah dengan 76. 211. Okey. So dia punya cost you jadi 211. Dia punya harga mak dia tadi. Dia punya mak dia harga berapa? Harga mak dia 215. Okey. Jadi kalau you beli anak lagi untung daripada beli mak. Faham ke? Kalau you beli harga sekarang dengan you beli sekarang harga mak dia 215. Harga warrant dia 76 sen. You nak convert, you kena bayar RM1.35 untuk satu unit. Okay, so you tambahlah 76 tambah dengan RM1.35. So you tambah harga tu, you jadi dapat harga cost you RM2.11. Kalau you beli mak dia RM2.15, you dah gain 4 sen. Okay. So macam itulah kira dia. Tapi kalau you trade based on technical, you guna je technical. Okay. Kalau yang macam ni lah, ni mahal, you guna je anak dia. Trade anak dia lagi murah. Kalau di situ saya akan prefer anak dia. Harga lagi murah. Dan dia ke dekat harga diskaun. Okay. Alright. Sunway macam tu. Dah clear mengenai Sunway. Muhammad Mursyid. Okay. Sunway WB macam tu. Okay, OVH. PBA tengah viral. Itulah pasal OVH. I tak tahu apa you nampak Syahmi, apa yang you nampak. Kalau I tengok macam ni, I tak berapa berminat. Saya tengok macam tu je, saya tak berapa berminat. Sebab satu dia punya range trading dia tak besar. Kalau macam ni saya tak berminat sangat. Sebab range of trading dia tak besar. As in, dia punya reward tak banyak. Kecuali ada benda yang kita tak tahu. Okay, ada benda yang kita tak tahu. Dalam 1 tahun ni dia just gerak dalam berapa sen je. I tak tahu kalau you somebody yang investor ke apa. Kalau you trader, sepatutnya you tak berapa suka stok yang macam ni. Okay, melainkan you ada suka insider info ke apa. Sebab apa? Sebab saya tak suka range dia yang kecil. Range dia yang dalam 1 tahun ni biasanya dia gerak dalam 18 sen sampai 25 sen. As in the most dia boleh pergi sampai sini 27 sen dalam 5 sen. Lowest dia boleh pergi 18 sen. So 4 sen dalam 50. Kalau macam ni saya, to be honest, saya akan skip untuk trading. Untuk trading saya tak fokus stok yang macam ni. Okay, kalau you nak, tak tahu kalau you dah ada dalam ke apa semua, saya tak tahu. Okay, kalau ada dalam, mungkinlah kalau dia break area 25 tu baru tengok balik. Okay, kalau dia buat breakout area 25 sen tu baru tengok balik. Tapi untuk hari ni, esok saya rasa dalam even seminggu lagi pun dia tak ada apa-apa. Saya rasa dalam seminggu lagi dia akan maintain dalam kotak ni. Okay, OVH. Ecovest setahun dia macam mana. Ecovest pun saya rasa share dia lambat sikit. Tapi tak apalah ya, sebab dia pergerakan macam ni. Kalau yang Ecovest dia macam tak sesuai untuk very short term sangat. Mungkin you kena pegang few days. Saya rasa stok dia besar juga tapi kalau based on chart I tengok dulu apa yang dia nak buat. Saya prefer kalau dia pecah kotak ni. Okay, kalau dia pecah kotak ni area 515 tu, barulah dia akan trigger saya punya interest. As in untuk sekarang ni, kalau esok contohlah esok dia jatuh 50 sen. Yang tu saya tengok saya tak akan berminat lah esok terus nak beli, tak berminat. Kalau esok dia tutup 510, masih lagi tak berminat. Kalau esok dia tutup 515, mungkin minat. Okay, so mungkin lusa saya akan beli.
Okay, ataupun lusa saya akan tengok balik. Okay, tapi as long as dia duduk dalam kotak ni, saya rasa dia ambil masa. Okay, sebab apa? Sebab you kena realize, you kena kalau you always Asfal, kalau you always dah tengok stok ni dalam a few days back, dalam sebelum New Year, you dah tengok, you pun akan perasan sebenarnya stok ni dia macam nak break. Lepas tu dia dah test sini, dia jatuh balik. Kenapa dia jatuh balik sini? Lepas tu dia naik balik. Adakah esok dia akan jatuh balik macam tu? So yang benda macam ni yang kita nak kena tengok. That's why kita nak trade, biasanya kita akan kena monitor a few days. So kalau saya stok yang macam ni, mungkin saya berminat kalau dia breakout this area, this kotak ni, this price. Area this price dia breakout, mungkin saya akan tengok. Okay, tapi esok kalau stok macam ni, esok saya tak tengok dulu. Okay. Kalau dia break area 515, dia akan trigger kita punya interest. Kalau selagi tu dia duduk dalam kotak tu, mungkin kita simpan. Tapi boleh masuk watchlist. Saya pun ada saya punya watchlist. Saya always ada saya punya watchlist. Alright. PBA. Tu dah tak tanya tu. PBA tu betul lah. Dia naik tu dengan laju pula. Saya pun dah terjual awal sebenarnya. Okay. Saya pun tak expect dia naik macam tu. Sebab market rumors dia cerita nak pergi RM2. Dia cerita lah, market rumors cerita nak pergi RM2. Saya rasa esok dia boleh test. Sebab dia dah try limit up punya price. Esok mungkin lowest dia boleh, kalau saya stok yang macam ni, lowest dia boleh jatuh esok area 173, 171. 170 tu dah terlalu besar. Kalau esok dia buka merah, biasa je dia punya tip macam ni. Kalau untuk trader short term, to be honest, saya very short term punya trader. Saya invest yang besar. Saya beli besar, saya simpan. Okay. Saya beli, sebagai contoh, saya ada beli 100,000, 150,000 satu stok. Saya simpan. Yang ni saya punya baby lah. Saya simpan sampai dia untung besar. Ada stok ni, ada somehow kadang-kadang saya trade. Saya trade. Tengoklah kalau trade very short term. Sebagai contoh HWGB saya beli 245. Saya beli 245 hari Jumaat. Sekarang dah harga 275. Saya dah gain 6,000 dalam situ dalam masa satu hari. Tapi yang tu sepatutnya kita kena timing. Even saya pun sebenarnya timing saya tak berapa accurate. Sebab saya beli 245, dia jatuh sampai 240. 235. Okay, dia jatuh 235, dia tutup 240. Pagi ni pun dia duduk 240. Tapi saya dah prepare saya punya cash. Okay, saya tahu stok ni dia kena pegang. Sama juga dengan PBA. Kalau saya punya tip macam ni. Esok biasanya kalau dia buka merah, dia ada potensi untuk close hijau. Kalau dia buka esok buka terus merah, terus hijau, dia ada potensi untuk jatuh. Okay, potensi untuk jatuh tu lagi tinggi. Tapi kalau dia buka atas, contoh dia buka 185, dia terus buka 190. Okay, kalau dia 190, you kena buat stop loss area 181. Tapi kalau dia buka merah, you letak you punya stop loss 170. Okay, saya tulis note sini. Okay, kalau buka merah stop loss area 17. Okay, yang ni untuk trader. Kalau you investor, you tak fikir sangat benda ni. Okay, kalau trader, you kena ada plan yang macam ni. Okay, sebab trading plan is very important. Kalau you trade bukan you nak mengharapkan jatuh, you cut loss tempat yang tak sepatutnya. You kena tengok tu, you dah rasa macam esok ni you dah boleh baca dah dia punya game plan. Sebagai contoh, esok ni saya tahu kalau dia jatuh merah, dia akan test dalam area 17. Okay, kalau dia boleh reject, dia boleh naik, dia boleh bertahan sampai 17, mungkin area tu boleh beli. Okay, tapi kalau esok dia terus buka hijau, okay, kalau dia terus buka hijau dalam 185, mungkin dia jatuh merah. Ataupun kalau dia terus esok buka 190, sebab tadi limit up price harga 189. Okay, kalau dia buka terus 190, mungkin dia test RM2. Okay, so yang tu saya bagi tahu, kita kena tengok lah, kita kena tengok dia punya perangai macam mana esok, dia punya perangai esok. Okay, biasanya pagi-pagi esok kita dah boleh detect lah dia nak naik ke dia nak turun.
Even pagi tadi pun saya dah tengok dia punya gap up. Saya dah bagi dekat group pagi tadi. Dia dah gap up tu dah nampak. Ini lain macam. Ni mesti nak main punya ni. Okay. Ada pagi tadi saya dah share. Pagi-pagi saya dah share T-price untuk PBA ni. Okay. Ni T-price masa 152 ni. Okay. Yang ni. Saya dekat pagi-pagi tu kita dah boleh macam stok ni mesti nak continue main apa semualah. Okay. Biasanya kita tengok pagi. Kita tak tahu esok terus nak gap down ke macam mana. Tapi kalau traders, you dah tengok stok ni dah tinggi lah. First you detect harga RM1.3. Sekarang ni strictly untuk trading. Maksudnya kalau you beli 17. Okay, you beli 18 you takkan tunggu. Support dia jauh ni. Support dia, kalau kira support dia 1.3 lah first price yang kita detect. Okay. Itu support dia yang normal pun dia boleh jatuh sampai 1.3 tu belum trigger kita punya stop, belum trigger sell signal pun sebenarnya kalau dia jatuh balik sampai 1.3. Tapi sebab kita trader, kita tak nak. Contoh kalau kita beli 1000 lot ataupun 500 lot, you beli 300 lot, dah jatuh 10% dah 3000. You takkan sanggup nak tunggu sampai dia jatuh pecah 130. Dia dah 15,000, terlalu besar. Trader biasanya tak tahulah, setengah orang dia guna time frame yang kecil. Okay? Sebagai contoh dia guna time frame sini. Tapi saya always tengok daily chart. Okay? Dia tengok area sini, dia nak beli area sini, nak breakout sana nak beli. Itu depends lah macam mana trader buat. Macam-macam cara orang trade. Tapi kalau saya pun sama 170, kalau mungkin 170 last price dan dia boleh retrace untuk dia continue. Kalau esok dia buka merah, dia bagi chance untuk you beli. Kalau buka merah, kalau jatuh area 172, 173, tu beli, you buat stop loss area 170. Okay? Itu dia punya trading plan macam tu. Alright. SSF home. Naik macam tu tapi dia naik kenapa dan tak ada volume sebab dia naik pun kita tak perasan apa harga IPO dia. Kalau macam ni saya tengok IPO price, saya rasa 24 sen, 25 dia dah test IPO jatuh bawah IPO. Boleh lah kalau you nak beli, you buat target price, you buat stop loss area 25 sen IPO price, as in you tak nak dia break IPO price. Okay. Yang tu logik lah kalau saya punya trading. Sebab saya tak tahu kenaikan ni volume dia tak banyak. Okay, kalau dia nak esok dia jatuh merah apa semua, you nak try harga IPO boleh lah. Nak try beli harga IPO 25 sen, then you buat stop loss area 24. Okay lah, dia masih lagi kat bawah macam tu. Okay, tapi I tak tahu catalyst dia kenapa. Sebab SSF ni I dah komen sebelum ni SSF. Saya rasa macam in term of valuation dia tu saya rasa macam biasa-biasa. Saya rasa saya ada komen. Okay. SSF ni saya tak ingat saya ada komen ke tak. SSF ni so-so je rasanya. Saya rasa saya tak stres sangat mengenai SSF. Tapi Apex Securities dia target 34 sen. Okay, so kalau you in term of you beli, sebab dia orang ni yang target ni bukan dia biasa-biasa dia. Dia orang ni analyst. Okay, so kalau you beli area sekarang, you boleh buat target price area 34 sen. Okay, as recommended by Apex Securities. Okay, so itu cara dia. Stop loss you letak area 24 sen. Okay, 1 sen bawah daripada IPO price. Kalau you dapat 25 sen dah cun. Kalau you pattern macam ni biasanya pattern untuk beli dan simpan dalam tempoh mungkin 3 bulan. Okay, you nak tengok macam mana dia punya pergerakan. Hektar saya rasa dah komen tadi. Ada orang tanya tadi. Hektar ataupun tadi hek benda lain. Hektar ni satu stok yang saya pun dah lama tak tengok sebenarnya. Okay, sebab dia dalam range. Saya kalau stok dalam range macam ni,
saya tak berapa ni. Okey. Saya tak berapa trade. Saya tak trade stok yang saya tengok dalam face dia duduk macam ni. Saya rasa dalam setahun macam ni dia trade dia range dia macam tu. Saya tak berapa trade. Sama yang macam tadi saya bagi tahu tadi. Apa? Ecovest ke apa yang saya ada saya cheat Ecovest ke? Ecovest yang kotak kecil tu. Saya tengok range dia macam ni saya tak tengok dulu stok ni. Okey, sama juga dengan hektar. Okey. Bagi saya dia tak ada buy signal lah. Okey, kalau stok yang macam ni bagi saya dia tak ada buy signal. Dia kena tunggu dulu. Okey. Kenaikan dia pun tanpa volume. Tapi kalau you ada macam catalyst naik, macam operator punya ni, yang tu kita tak tahu. Tapi based on technical saja, kita tunggu dulu. Okay? Based on technical. I tak tahulah dia punya FA pun lama saya tak follow. Saya tengok tadi yang mana yang NTA 8 sen je. Ha, 7 sen. 6 sen 7 sen. Tapi dia punya revenue dia dalam 460 juta. Third quarter 460 juta 460 3 bilion. Harga besar dia punya sales sebenarnya besar ni. Saya rasa aset dia salah ni. Ni kena tengok balik ni. Dia punya 2023 last QR dia next QR Februari. Saya rasa ni kena tengok balik aset dia, NTA, net tangible asset dia ni. Valuation dia macam ni saya susah sikit. Saya kena baca. Okay, share dia 3 bilion, 4 bilion, near to 4 bilion. Harga dia 4 bilion ni, harga dia 4 bilion, 10 sen. NTA dia pun lebih kurang. Tapi kenapa harga dia 79 sen? Yang ni saya kena baca lagi sebab dia punya profit pun boleh tahan. Profit margin dia, PE, EPS dia 40 sen. PE berapa dia trade sekarang, area 41, mahal juga. Tapi saya tak tahu. Yang ni saya, to be honest, yang stok macam ni nak kira ni saya kena cari lebih daripada ni lah. Kena baca kenapa dia macam ni. Okay, kalau tengok value dia tu macam company ni macam murah 8 sen, NTA dia rendah. Lepas tu PE dia tinggi. Okay, ada benda lain yang kena consider. Tapi dia punya stok ni harga apa in term of company profitability dia tinggi daripada dia about 10%. Dia punya keuntungan dia dalam 10%. Okay, daripada 2020 untung. So that's justify lah dia punya the share price punya movement daripada 2020 untung sampai sekarang harga ni. Okay, so mungkin kalau you nak beli pun you buat stop loss area sini lah, area 77 sen. Okay, sepatutnya dia dah tak break area 77 sen. Nampak macam kalau macam ni yang tak ada volume macam ni, dia akan naik senyap dia naik sikit macam tu lah. Okay, yang ni game purely operator punya game lah, biasa macam ni. Okay, UEMS I tak tahu Ashraf ni bot ke apa. Kenapa buat tanda macam tu hebat lah. UEMS naik macam tu. UEMS kita dah miss satu rally sini. Okay, kita dah miss satu rally. Mungkin kalau ni saya akan berminat balik. Tengok balik stok ni kalau dia break area sini. Okay, break area 86 sen. Untuk sekarang to be honest sangat-sangat dangerous untuk trade. Okay, melainkan you lukis any pattern lah pattern macam mana you lukis macam ni ke, dia punya ni dah break situ. Okay, lepas tu dia buat trend baru sini. Okay, I pun tak tahu pattern apa yang kita nampak. Tapi sepatutnya dia akan trigger buy signal bila dia break 86 sen. Okay, as long as dia tak break 86 sen, dia tak ada trigger any buy price lah, any buy signal. Tapi of course saya rasa UEMS ni dia beyond that technical semata-mata. Saya rasa dia ada cerita macam nak take over ke apa. Okay, sebab saya tak ingat benda ni. Okay, ada urusan harta jemaah, dispose dia punya share. Saya rasa benda ni dia terlibat dengan dia ada provision of financial ni.
I rasa benda ni dia ada dengan apa, dengan nak take over company. Saya tak silap lah, kalau saya tak silap. Yang ni you kena baca beyond the technical analysis. You tak boleh baca tengok technical semata-mata. You kena tahu cerita belakang benda ni. Mungkin I rasa asset dia pun tinggi. UEMS ni asset dia besar. Asset dia, share dia 5 bilion. Asset dia dalam RM1.34. That's why lah. Mungkin ada benda lain ni. UEMS ni ada benda yang bukan semata-mata teknikal. Mungkin ada take over atau apa. Okay. Yang tu pun lama saya tak follow. So itulah. Kalau tengok chart macam ni, dia naik daripada 26 sen sampai RM1 lebih, and then dia boleh maintain dari sini. Dia something yang bukan teknikal semata-mata lah. Okay. Dia mesti ada cerita lain. Asset dia pun besar. Dia macam last time kalau you tengok, dia ada Boston Plantation, B-Plant. Kita ada Boston tu, okay, tengok macam ni. Kalau you tengok teknikal macam ni, siapa boleh baca siapa yang boleh baca? Daripada harga 60 sen ni, dia offer sampai RM1 lebih. Lepas tu dia terjun sini, lepas tu dia maintain je banyak hari sini. Okay, dia tak boleh tengok chart. Okay. Yang ni satu stok yang tak ada dah, tak ada. Dah tak ada lah tu. Boston tu tak ada. Lepas tu dia ada macam last time lah, banyak stok-stok yang jadi macam ni. Okay. So dia tak ada semata-mata teknikal semata-mata. Okay. So last stock lah, saya consider last stock 945. Okay, LBS. Okay, cukup 1 jam ke kita punya live hari ni. Dekat hampir 1 jam So LBS ni bukan LBS tu LBS Bina Group. Ini pun okey lah. Dia nak break dia punya ni. I rasa company pun okey. Construction ni dia tema dia. Dia tema dia. You tengok Gamuda gerak, dia punya ni gerak. Okay. So dia ikut tema lah. Okay. IWCT related to HSR, dia naik macam tu. So geng-geng ni pun samalah, LBS, AWC. Walaupun AWC tu dia somehow dia bukanlah industri yang sama. AWC ni lebih kepada building maintenance. Okay. Tapi biasanya dia lebih kurang sama pattern. Yang ni jatuh. CMSB saya dah nampak. R tu apa? CMSB. Yang ni yang macam dah lama tak main. TRC. Terus yang mana yakin esok? Yang yakin yang first malam, yang saya rasa yang first edaran, sebab dia ada news. Okay. Any stock yang dah nak naik macam tu, dia kena ada news. Okay. Lepas tu HWGB ni I rasa something. Sebenarnya saya rasa macam I tak tahu sebab dia suka melipat. Dia pernah last time dia pernah pergi daripada 29 sampai 40 sen ni. 29 sen ni sampai 40 sen, lepas tu dia melipat balik. Tapi tengok pada ni, saya rasa harga dia patutnya harga 40 sen lebih. Okay, timing tu I tak sure. Timing tu I tak sure macam mana. Okay. MNH yang ni pun boleh tahan. Kalau yang nak terus beli esok, nak tengok tu, yang nak terus hantam. Yang tu saya pun tak tahulah macam mana. Yang PBA tu ya, saya pun punya trading plan, saya tak ada yang nak boleh bagi macam confirmation esok terus boleh gerak apa semua. Okey, saya pun monitor dekat market. Kalau buat trading yang ni MSM, tadi yang MSM ni, yang ni pun kalau dia break area 17 ni dia akan laju. Okey, tapi harga dah tinggi cuma dia ada sentimen lah, ada cerita, ada cerita yang macam ada catalyst, ada market rumors, dia cerita nak naik. So benda ni pun you always kena filter. Okay, kalau you masuk pun you kena ada stop loss. Okay. Edaran lah saya punya ni, edaran HT Padu pun sama dapat projek agak. Ni biasa, tapi ni share kecil you kena pandai letak stop loss. Okay, harapnya dia tak naik gap up terlalu tinggi. Okay.
satu lagi, saya lebih kepada stok yang saya monitor. Macam Awantec ni saya dah few days saya cakap macam ini macam ada something. Last time pun dia dapat kontrak. Okay, tapi tak naik. You tengok ada dia dapat kontrak yang ni. Tapi dia tak naik stok dia. Okay, so stok yang macam ni saya akan monitor. Lepas tu saya akan tengok dekat market. Kalau nampak macam nak jalan je, saya dah baca awal-awal. Saya dah ingat company ni buat apa. Company ni sepatutnya dia naik sebab dia dapat berita. Awantec ni ada berita. Okay. Ceiling saya masih lagi pegang. Okay. Yang ni pun itulah, ini pun macam tu lah. Saya tak tahu bila dia nak naik. Satu lagi saya tengok yang ni saya suka. Dia punya FA dia. Tas offshore. Tapi dia nipis. Dia ringan. Saya bagi warning siap-siap. Dia ringan. Stok dia gerak macam tu. Okay, saya suka benda ni sebab dia dah ada, dia buat kapal. Okay, dia dah ada order untuk 2 tahun akan datang ni penuh. Penuh sampai 2 tahun. Daripada 2023 itu sampai 2024, 2025 saya rasa. Dia punya tu dia tak boleh terima anymore kapal. Dia tak boleh buat dah. Dia tak boleh cater sebab order dah penuh. Okay. So saya tak tahu apa dia punya plan. Tapi saya suka dia punya cerita dia, kita suka. Company dia saya kira last time saya rasa dalam area 70 sen. Sepatutnya saya target area 70 sen. Okay. Tapi of course you kena beli dan simpan. Last time saya beli 38 sen. Okay. Saya beli 38 sen, dia jatuh sampai 32. Tapi memang saya dah niat nak beli, nak simpan. Okay. Tapi kalau nak trade pun okay. Kalau dia laju, stok ni dia laju sebab dia share dia sikit 100 juta. Okay. So stok yang macam ni biasanya saya letak dalam watchlist. Saya dah tahu dah catalyst dia. Contoh tas offshore ni ada catalyst. Saya tahu order dia penuh. Okay. Macam last time saya bagi tahu beta. Beta saya tahu valuation dia murah. Tapi dia tak main lagi. Stok ni dia tak betul-betul in play. Okay. Apa stok lagi? SGC dia macam lambat sikit. Last time saya tak ingat nak bagi tahu. SGC ni kalau you rasa bosan, yang saya dah ada bagi tahu. Last time saya bagi tahu area 50% lebih. You rasa bosan apa semua macam lambat gerak, saya rasa boleh jual dulu SGC ni. Okay, sebab terlalu bosan. Sebab dia pergerakan sini, lepas tu dia terjun besar area sini sampai 48. So dia rebound sikit 56, area 50 lebih. Saya rasa ramai masuk area 50 lebih. Sebab first saya share stok ni dalam area 55 sen macam tu. Okay. Lepas tu dia jatuh sini. Saya share masa sini, dia jatuh sini. Okay. So kalau bosan sangat boleh ni lah. Okey, dah 1 jam dah 1 jam 9.45. Kalau ada apa-apa lagi soalan, you boleh tanya saya. PM saya. Okey, saya akan respon lah. You nak tanya FA ke, you nak tanya TA ke. Okey, anything boleh. Saya pun ramai sebenarnya ramai yang PM saya dia tak person tanya dekat grup. Tak tahulah malu ke apa Okey. So sekian sahaja daripada saya. Saya harap sharing ni bermanfaat. Okay, saya akan upload dekat YouTube. Okay. So if ada anything saya buat salah, saya minta maaf. Good luck for tomorrow. Okay. So saya mendoakan dan mengucapkan selamat tahun baru. Okay, bukan selamat pengantin baru, selamat tahun baru kepada semualah. Okay. InsyaAllah kita doakan kita dapat profit untuk tahun ni lagi besar daripada tahun-tahun sebelum lah. Okay. So jangan malu-malu. If you ada apa-apa, please let me know. Okay. Kalau ada PM yang saya tak terbalas, biasanya saya overlook, terlepas pandang. Okay, biasanya saya respon dengan cepat lah. Okay, that's all daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi